Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita terhadap Ilahi dengan limpah dan izinnya dapat kita menceritakan tentang forum masalah pendengaran di kalangan Malaysia. Sebelum saya memulakan forum ini, marilah kita mengenali dulu ahli kumpulan saya di dalam forum ini, iaitu I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, Okey, baik. Terima kasih kepada rakan kumpulan saya. Okey, saya ke seterusnya iaitu definisi. Menurut Carl, pada tahun 1995, istilah masalah pendengaran ini adalah istilah dalam bidang perubatan kerana tidak semua kanak-kanak yang dilabel sebagai pekak ini adalah pekak sepenuhnya. Hilang keupayaan untuk mendengar secara normal bergantung pada tahap dan jenis masalah pendengaran yang dialami. Oleh itu, kecacatan yang senyap dan tersembunyi ini akan mempengaruhi kehidupan seharian mereka sama ada di rumah, di tempat kerja, sekolah dan sebagainya. Tahap pendengaran dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah pekak, yang kedua ialah separa pekak ataupun sukar untuk mendengar. Pekak adalah masalah yang sangat kronik kerana mereka tidak dapat mendengar sesuatu ataupun sisa perbualan. Walaupun menggunakan alat bantuan, mereka tidak dapat mendengar. Separa pekak pula, mereka dapat mendengar sisa-sisa perbualan ataupun mereka juga boleh mendengar menggunakan alatan. Okey, seterusnya akan disambung oleh Cik Nurul Izzah iaitu mengenai tanda-tanda masalah pendengaran ini. Okey, silakan. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai tanda-tanda kanak-kanak yang bermasalah pendengaran. Okey, seperti yang kita tahu, terdapat beberapa tanda yang boleh kita lihat. Okey, yang pertama adalah tidak mempedulikan orang yang memanggilnya. Contohnya kalau kita panggil dia atau kita suruh dia buat apa-apalah kan, mereka akan buat tak tahu je kan, sebab mereka tak dengar. Seterusnya, sering salah faham dalam memahami arahan. Okey, contohnya kalau cikgu lah kan, dekat kelas, cikgu suruh keluarkan buku ke, cikgu suruh beratur ke, cikgu suruh buat apa-apa, tapi murid-murid tu buat benda lain. Apa yang disuruh lain, apa yang dibuat lain. Okey, seterusnya sentiasa menaikkan bunyi volume televisyen, radio ataupun tablet ke, kalau yang berkaitan dengan bunyi atau tengok video dalam telefon ke, mereka akan sentiasa menaikkan volume. Kalau contoh pada kita sendiri dah kuat, tapi pada mereka tetap tak dengar. Jadi mereka akan naikkan volume lah, pasang dengan kuat televisyen ke, radio, anything. Okey, seterusnya, kerap meminta percakapan diulang berkali-kali. Macam contoh, mereka tahu yang kita cakap dengan mereka, tapi mereka tidak dapat menangkap apa yang kita sebut tu. Jadi mereka minta kita ulang lagi apa yang kita cakap tu. Okey, seterusnya agak lambat dalam bertutur disebabkan mereka tidak dengar dengan jelas apa sebutan kita tu. Jadi mereka tidak tahu macam mana nak sebut. Jadi disebabkan tu mereka akan lambat bertutur lah. Baiklah, saya juga akan menerangkan sedikit tentang pendekatan pengajaran yang boleh digunakan oleh guru di sekolah khas. Kaedah yang pertama adalah kaedah auditory verbal. Kaedah ini menggunakan alat bantuan pendengaran iaitu yang berfungsi untuk menguatkan bunyi dan mendengar bunyi bahasa dengan jelas. Contoh alat bantuan pendengaran adalah post aural aid ataupun alat bantu belakang telinga. Contoh yang lain adalah in the ear aid ataupun alat bantu dalam telinga. Guru juga perlu mengendalikan dan mengenal setiap alat bantuan mengajar untuk mengajar murid-murid yang bermasalah pendengaran.
Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah bacaan bibir. Kaedah ini menekankan penglihatan sepenuhnya, iaitu perlu pandai baca gerak bibir penutur untuk memahami apa yang dituturkan oleh penutur. Kaedah yang ketiga adalah kaedah pertuturan Q. Kaedah ini menggabungkan pertuturan dan isyarat Q serentak. Kaedah ini menggunakan bentuk tangan bagi memandu bunyi-bunyian. Maksudnya di sini, setiap bentuk tangan menentukan bunyi perkataan. Terdapat 8 bentuk tangan bagi menentukan huruf konsonan dan 4 bentuk tangan menentukan bunyi huruf vokal. Kaedah yang keempat adalah pengejaan jari. Kaedah ini sangat penting dalam komunikasi bagi orang berkeperluan khas yang bermasalah pendengaran. Digunakan untuk mengeja nama khas dan perkataan-perkataan kod tangan. Setiap perkataan yang ingin disampaikan perlu dieja dengan cekap supaya komunikasi itu berkesan. Kaedah yang seterusnya adalah bahasa isyarat. Okey, bahasa isyarat ni agak familiar kan di kalangan kita. Okey, kaedah ini digunakan dengan menggabungkan perkataan dan makna asas. Contoh bahasa isyarat adalah American Sign Language ataupun ASL. Kalau dekat Malaysia guna kod tangan bahasa Melayu ataupun KTBM. KTBM ialah kod yang disampaikan melalui isyarat bagi mewakili kosakata bahasa Melayu. KTBM ini juga yang diajarkan di sekolah. Kaedah yang terakhir adalah komunikasi seluruh. Kaedah ini menggabungkan ejaan jari, bacaan bibir, isyarat Q dan implikasi auditori. Melalui kaedah ini, murid-murid dapat memahami pengajaran berdasarkan keupayaan mereka. Selain itu, murid akan lebih faham apabila guru menggunakan berbagai-bagai media semasa pengajaran. Guru juga perlu kuasai setiap kod bagi mewakili kosakata bahasa Melayu dalam pengajaran. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya mengenai tanda-tanda dan pendekatan pengajaran yang boleh digunakan. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi ilmu baru, pengetahuan baru kepada anda dan juga dapat digunakan pada masa akan datang untuk orang yang berkeperluan khas bermasalah pendengaran. Okey, itu dia daripada Cik Nurul Izzah. Sangat ringkas dan padat. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan disambung oleh Cik Badriah mengenai intervensi-intervensi yang dilakukan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran ini. Okey, silakan Cik Badriah. Terima kasih Cik Siti Khadijah bertanyakan saya soalan tersebut. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Cik Siti Khadijah, terdapat 3 intervensi yang akan dilakukan, iaitu sesi terapi pertuturan, kedua, sesi terapi pendengaran, ketiga, alat bantu pendengaran. Jadi di sini saya akan terangkan ketiga-tiga intervensi tersebut. Baiklah, intervensi yang pertama adalah sesi terapi pertuturan yang akan dilakukan oleh pegawai pemulihan perubatan bahagian pertuturan untuk membantu keluarga supaya lebih memahami kehilangan pendengaran kanak-kanak. Selain itu, mereka juga akan membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran komunikasi kanak-kanak. Dan saya akan memberitahu beberapa tugasan yang mereka akan lakukan. Baiklah, yang pertama, mereka akan mengenal pasti kes-kes pertuturan dan bahasa serta mendapatkan laporan sejarah diri pesakit terutama pada sisi perkembangan pertuturan dan bahasa. Kedua, mereka akan menjalankan penilaian dan membuat diagnosis berdasarkan penilaian tersebut. Ketiga, mereka akan mengenal pasti maklumat jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, mereka akan merancang setiap aktiviti berdasarkan alamat dan pelbagai lagi langkah-langkah mereka akan lakukan. Baiklah, intervensi yang kedua adalah sesi terapi pendengaran yang dilakukan oleh pegawai pemulihan perubatan bahagian audiologi. Mereka akan menilai, memilih dan mencadangkan alat bantu pendengaran pada kanak-kanak. Mereka akan memberi khidmat nasihat mengenai pemakaian dan penjagaan alat bantu pendengaran kepada ibu bapa atau penjaga. Selain itu, mereka juga akan menjalankan auditori bagi kanak-kanak yang memakai alat bantu pendengaran. Intervensi yang ketiga, alat bantuan pendengaran. Terdapat 4 jenis seperti yang saya tunjukkan di skrin tepi ini. Yang pertama adalah
Open Ear Fitting OEF. Alat bantu pendengar yang kecil ini disambung dengan wayar nipis dan penerima yang mengarahkan bunyi ke dalam telinga. Ianya selesa dan kecil, bunyinya yang lebih semula jadi dan kurang tersumbat, penampilannya bergaya dan berwarna-warni sesuai untuk masalah pendengaran tahap ringan dan tahap sederhana. Alat yang kedua adalah Behind the Ear atau kita panggil BTE. Berbentuk melengkung dan diletakkan di belakang setiap telinga. Bunyi disampaikan melalui tiub ke saluran telinga. Implikasinya pula tinggi untuk bantu maksa pendengaran tahap ringan hingga tahap yang sangat teruk. Saiz dia besar dan mudah digunakan bagi yang menghadapi kesukaran mengendalikan objek kecil, manakala jangka hayat bateri lebih lama. Alat bantuan pendengaran yang ketiga adalah In the Canal atau kita panggil ITC. Ia dibuat dengan acuan telinga khas dan dipasang dengan selesa di bahagian luar telinga atau saluran telinga. Ia menghalakan bunyi secara terus ke dalam telinga untuk pastikan prestasi yang optimum, selamat dan selesa di bahagian luar telinga dan mudah dikendalikan sesuai untuk masa pendengaran tahap sederhana ke tahap yang teruk. Dan yang terakhir, Completely in Canal atau kita panggil CIC, alat bantu pendengaran yang kecil dan terletak dalam saluran telinga yang membolehkan bunyi terus masuk ke dalam telinga tersembunyi sesuai untuk individu yang memantikan penampilan. Simulasi cara bunyi ke dalam telinga memberi kualiti bunyi yang lebih semula jadi, sesuai untuk masa pendengaran tahap ringan, sederhana dan teruk. Tetapi, bagi kanak-kanak, pegawai audiologi biasa akan mencadangkan alat bantu pendengaran dengan pilihan aksesori tertentu bagi mengurangkan risiko alat pendengaran jatuh seperti skrin tepi ini. Baiklah, itu sahaja intervensi yang saya dapat terangkan pada hari ini. Terima kasih. Wah, sangat menarik ya daripada Cik Badriah. Okey, terima kasih. Seterusnya akan disambung oleh Cik Nancy. Dia akan membicarakan tentang khidmat sokongan. Okey, silakan. Seterusnya adalah khidmat sokongan. Khidmat sokongan yang pertamanya adalah audiologis. Audiologis adalah individu yang berkelayakan dari segi akademik, sekurang-kurangnya ijazat sarjana muda, telah menjalani latihan klinikal dan bertauliah untuk menawarkan perkhidmatan. Selain daripada ini, skop perkhidmatan audiologis ini juga untuk mendiagnosis masalah pendengaran bagi kanak-kanak dan dewasa. Dan seterusnya untuk menjalankan latihan auditori bagi pesakit yang memakai alat bantu pendengaran. Seterusnya, khidmat sokongan yang keduanya pula adalah otologis. Otologis ialah cabang perubatan dan pembedaan yang tertumpu terhadap telinga, hidung dan tekak serta berkaitan dengan leher dan kepala. Bidang ini juga menumpukan terhadap penyakit dan pembedaan seperti mengeluarkan sel darah di bahagian barat tersebut. Seterusnya, khidmat sokongan yang ketiganya pula adalah guru resos pendengaran. Guru resos adalah guru pendidikan khas yang ditempatkan di sekolah harian biasa yang mempunyai program pendidikan khas integrasi. Guru resos pendengaran, mereka biasanya mengajar kepada murid yang bermasalah pendengaran secara individu atau berkumpulan. Pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas biasanya bagi topik-topik tertentu yang sukar diikuti oleh murid bermasalah pendengaran selaras dengan keperluan individu murid. Okey, yang keempatnya bagi khidmat sokongannya adalah pakar psikologi klinikal. Pakar psikologi klinikal ini biasanya mempunyai pelbagai kemahiran khusus perundingan dengan profesional tingkah laku dan organisasi lain yang mengenai keganasan, bunuh diri dan tekanan mental yang teruk. Okey, yang kelimanya bagi khidmat sokongannya adalah neurologis. Neurologi adalah sebuah spesialisasi di dalam bidang kedokteran yang memiliki fokus kepada otak dan sistem saraf. Neurologi bergabung dengan diagnosis dan rawatan. Semua kategori keadaan dan penyakit
yang melibatkan pusat dan pinggiran sistem saraf termasuk liputan, pembuluh darah dan semua tisu pengesan mereka seperti otot. Okey. Yang terakhirnya bagi khidmat sokongan adalah NGO. NGO adalah pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan. Ada NGO yang dibiayai oleh kerajaan tertentu. Namun, keahlian pertubuhan ini tidak terbuka kepada mana-mana pihak kerajaan. Sesetengah pihak menganggarkan jumlah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa sebanyak 40,000. Okey, itu saja daripada khidmat sokongan. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Nancy serta rakan kumpulan saya yang telah memberi kerjasama dalam video ini. Semoga dengan ilmu dan pengetahuan yang baru ini yang kami kongsikan dapat digunakan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas yang mempunyai masalah pendengaran. Kami akan akhiri dengan sebuah video mengenai murid-murid yang mempunyai masalah pendengaran, iaitu mengenai kerajaan menyediakan pendidikan bagi murid-murid berkeperluan khas, termasuklah juga murid-murid yang mempunyai masalah pendengaran. Okey, sekian saja, itu saja. Terima kasih. Saya pun cukup gembira sekolah di sini. Mungkin susah nak cari sekolah macam ni lah. Saya pun tak tahu pun saya ada bakat yang semua jadi. Tahukah anda, seperti murid tipikal di Sekolah Arus Perdana, kerajaan juga menyediakan pendidikan bagi murid berkeperluan khas MBK. Terdapat 6 kategori MBK yang boleh ditempatkan di 3 pilihan persekolahan seperti Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif. Saya merasa seronok belajar di sini kerana ramai kawan-kawan seperti saya masalah pendengaran dan yang disediakan untuk mencapai kejayaan SKM tahap 3. Dalam kursus batik, guru-guru mahir berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kata hubung. Okey. Kata hubung ada kata hubung tiga saja.